Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama lagi dengan Cikgu Hidayah dalam kelas Matematik tingkatan 5. Baik, hari ini kita masih lagi berada dalam subtopik 5.2 iaitu berkaitan dengan pembesaran. Cuma kita hari ini akan menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran. Jadi, sekiranya kita dah sampai kepada penyelesaian masalah, itu petanda bahawa kita telah berada di penghujung subtopik ini. Bila dah berada di penghujung, ingat lagi ke konsep yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi sebelum tu, jom kita imbas kembali apakah konsep yang penting untuk kita gunakan dalam menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama ni, saya ada nyatakan dua formula penting. Yang pertama ada formula untuk mencari faktor skala iaitu K. Apa formulanya? Ukuran panjang imej bahagi objek, imej bahagi objek, imej bahagi objek. Jangan tertukar. Okey, so penting untuk kita mengenal pasti mana satu imej, mana satu objek dengan betul. Okey, kedua adalah luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So, formula yang kedua ini lebih kepada berkaitan dengan luas. Jadi, ingin saya tekankan di sini, formula yang kedua, kita akan gunakan kemahiran untuk penyusunan semula yang seperti mana kita pelajari penyelesaian bagi algebra, okey, ataupun untuk mencari pemboleh ubah yang kita inginkan. Okey, tanpa buang masa, jom kita tengok contoh soalan. Okey, so tadi saya kata penting untuk kita kenal pasti dahulu mana satu imej dan objek. Jom kita tengok penyataan masalah ni. Trapezium AEFG ialah imej daripada pernyataan itu. Terus kita pergi kepada rajah dan kita label mana satu imej ni. Dia kata A, E, F, G adalah imej, terus saja label di dalamnya I. Bagi trapezium ABCD, bila AEFG itu adalah imej, sudah semestinya lah ABCD adalah objek. So maksudnya pembesaran itu berlaku daripada kecil kepada besar. Dia semakin membesar, maka itu petunjuk bahawa nilai K nanti yang kita akan dapat adalah mesti lebih besar daripada 1. Nanti kita akan semak semula betul ke nilai K kita dapat tu lebih besar daripada 1. Okey, kemudian apa lagi dia kata? Di bawah suatu pembesaran berpusat di A. Okey, so kenapa dia kata berpusat di A? Kalau kita lihat di sini, ini ada cluenya. Sekiranya anda dapati objek dan imej A, B, C, D dan A, E, F, G ada satu huruf yang sama di antara kedua-dua iaitu A. Dua-dua ada A kan? Itu bermaksud pembesaran itu berlaku di satu titik yang sama iaitu A. Maka itulah dia pusat. Jadi tidak perlulah kita melukis satu garisan yang menyambungkan setiap bucu seperti mana kalau ia melibatkan kedua-dua bucu yang berbeza. Jadi di sini kita tak perlu nak lukis garis sambungan itu. Kita boleh terus sahaja tahu A adalah pusatnya. Kemudian apa lagi dikata dalam soalan? Diberi bahawa luas kawasan berwarna. Dalam rajah mana kawasan berwarna? Yang ini. Okey, so kita nampak macam mana sebenarnya nak cari kawasan berwarna tu. Kita nampak perkaitan imej, luas imej dan luas objek. So, nak dapatkan kawasan berwarna itu, kita tahu bahawa dia adalah daripada luas imej ditolakkan dengan luas objek, baru kita dapat luas kawasan berwarna, betul? Maka ini adalah satu persamaan yang mana kita perolehi daripada pernyataan soalan atau maklumat soalan yang diberi. Dan luas kawasan berwarna telah diberi iaitu 168. Percayalah bahawa ini akan digunakan di dalam menyelesaikan soalan. Okey, kita pergi kepada soalan A. Hitung faktor skala. So maksudnya di sini bila sebut faktor skala, kita diminta mencari K. Mana satu formula yang berkaitan dengan K? So kita nampak formula yang pertama, iaitu berkaitan dengan ukuran panjang imej bahagi dengan objek. Okey, tu gunanya tadi kita label mana satu imej, mana satu objek. So, untuk mencari ukuran panjang ni, kita cari sisi mana yang kita boleh tahu nilai ukurannya. So, kita boleh tahu A ke E, betul tak? So, A ke E itu mewakili panjang sisi bagi imej. Jadi, kita nampak nilai yang diberi adalah 20 dan 16, maka A ke E adalah hasil tambah 20 dan 16 iaitu 36. Dibahagi dengan panjang objek. So, sisi yang berkaitan dengan AE adalah AB.
So, AB diberi situ 20. Jadi, 36/20 itu boleh diringkaskan atau dimudahkan menjadi 9/5. Okey, so itu adalah faktor skalanya. Sila beri dalam bentuk pecahan. Okey, selesai untuk soalan A. Pergi kepada soalan B. Soalan B, hitung luas. So, bila disebut luas, kita dah tahu mesti berkaitan dengan formula atau persamaan yang kedua. Okey. So, kita tengok kepada bagaimana kita nak selesaikan. Nampak tak tadi yang kita mula-mula dah buat ni? Li tolak LO sama dengan 168. Okey, soalannya cari luas AEFG. AEFG tu apa? Objek ke image? So, kita diminta mencari LI iaitu image. Kalau kita nak gunakan persamaan ini, kita dapati ada dua sebutan iaitu Li dan Lo yang mana kita tak tahu nilainya. Kita pun tahu dalam satu persamaan, sekiranya ada dua perkara yang kita tak tahu, kita takkan boleh mencarinya, melainkan kita ada satu lagi persamaan lain. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu menggantikan LO itu dalam sebutan Li. Dari mana kita nak ganti? Melalui persamaan formula yang kedua ini. Okey, so kita nampak daripada persamaan itu, dia adalah Li sama dengan K kuasa 2 darab LO. Jadi kita nak gantikan LO dalam sebutan Li. Kita nak ada satu sahaja sebutan yang kita tak tahu. Jadi kita akan buat sedikit penyusunan semula. Jadikan LO itu sebagai perkara rumus, maka apa yang kita perolehi adalah LO sama dengan Li bahagi faktor skala kuasa 2. So, kita boleh mengambil ini dalam menggantikan di sebutan LO. Okey, so apa yang kita buat adalah, okey, so Li daripada sini ya. Li tolak LO. Sekarang LO kita akan ganti dengan pengubahsuaian yang kita telah lakukan. Li per K kuasa 2 sama dengan 168. So, kita dah perhatikan tiada lagi sebutan LO. Okey, so kita dah nampak Li sahaja. K tu jangan risau sebab K itu kita dah tahu nilai je, iaitu 9/5. Jadi dari sini kita nak cari Li kan? So kita gunakan pemfaktoran. So kita dapati Li, okey, faktorkan 1 tolak 1 per K kuasa 2 sama dengan 168. Kita faktorkan bawa keluar Li. Okey, so Li dengan dalam kurungan ni sebelah menyebelah, maksudnya operasi darab, betul tak? Kita nak mencari Li, jadikan Li itu perkara rumus, maka yang dalam kurungan kita bawa ke belakang dengan menukar darab kepada bahagi. Okey? K kita dah tahu. Don't worry, kita akan gantikan K 168 per 1 tolak 1 per 9/5 kuasa 2. Jangan lupa ada kuasa 2. So, kita boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat 81/25. Ini semua nombor. Gunalah kalkulator. Anda akan dapat luas image bersamaan 243. Okey, cuba kira. Dapat tak 243? Okey, sekiranya anda tak mampu untuk memasukkan sekaligus nilai ini, selesaikanlah satu-satu. Contoh, selesaikan dalam kurungan, cari 1/81/25 itu berapa, kemudian tolak 1 tolak jawapannya, kemudian 168 tolakkan jawapan tadi. Okey, so saya harap jelas di situ. Kita perhatikan tadi kita nak cek K tadi, sepatutnya kalau berdasarkan teori, K adalah lebih besar daripada 1 sebab image tu menjadi semakin besar. Kita tengok 9/5 kan kita dapat. Memang betul lah 9/5 tu lebih besar daripada 1. Kan saya dah ajar, cluenya adalah lihat di bahagian atas. Di bahagian atas lebih besar, 9 lebih besar pada 5. Jadi confirm
K tu lebih besar daripada 1. Okey, tanpa buang masa, kita tengok contoh yang kedua. Baik, contoh yang kedua ini, kita tengok kepada penyataan soalan. Rajah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak dengan keadaan PQR ialah image. Maka mana PQR? PQR yang kecil image. Maka sudah tentulah STR adalah objek. So kita nampak dari O kepada I, objek kepada image semakin kecil. Maka cluenya K mesti kurang daripada 1. Kita tengok nanti. Check. Betul tak K itu kurang daripada 1? Okey, diberi bahawa 5 PR sama dengan 2 RS. Mana PR? Maksudnya sisi yang inilah. Bersamaan dengan 2 RS. Okey, kenapa diberi di situ? Itu petunjuk bahawa kita akan mencari berapakah panjang sisi PR. So, kita akan buat sedikit penyusunan semula daripada perbandingan ini. So, untuk 5 PR sama dengan 2 RS. Okey, kita nak dapatkan panjang PR sahaja. Maka 5 RS bahagi 2. Okey. So, kita buat sedikit penyusunan semula. Okey, so PR adalah sama dengan, so ini kita bolehlah tulis sebagai 2/5 darab RS. So, RS tu telah diketahui iaitu 15. Maka 2/5 darab 15. Okey, kita kecilkanlah, permudahkan. 0,5. So, 2 darab 3, 6. So, dengan kata lainnya, kita dah tahu PR adalah 6 cm. Okey, kemudian, apa yang ditanya dalam soalan A? Apakah faktor skala? So, bila disebut faktor skala, itu sebenarnya adalah K. Jadi, K bermaksud kita akan rujuk kepada formula yang pertama. Jadi, soalan A diminta mencari K. Formulanya adalah ukuran panjang image bahagi dengan objek. So, mana satu sisi yang kita dah tahu nilainya. Jadi, kita tahu PR dan RS. Kita mesti cari sisi sepadan. Ingat lagi, mesti sisi sepadan. Okey, so PR, panjang sisinya adalah 6. Image dahulu baru objek. Jadi, image-nya adalah 6 per objeknya 15. Okey, so kita gantikan nilai. Tetapi, lihat semula bagaimana keadaan image dan objek. So, kita nampak, okey, image dan objek itu berada di arah yang bertentangan dan juga dalam keadaan terbalik. Betul tak? Ini petanda bahawa nilai K-nya adalah negatif. Ini kita dah belajar konsep ni. Jadi, selepas kita menggantikan panjang image dan objek yang kita dapati, maka jangan lupa untuk kita letakkan simbol negatif. Okay? Sebab kita perlu perhatikan keadaan image dan objek tersebut. Maka K adalah negatif, permudahkan 6/15, 0,3, 2/5. Okay. So, ini adalah faktor skala. So, tengok nilai 2/5. Adakah dia lebih kecil daripada 1? Ya, maka betul lah kita punya teori yang awal tadi. Okey, kita tengok kepada soalan B. Cari luas. Okey, bila cari luas, kita akan lihat kepada formula yang kedua. Okey, dia kata cari luas dalam sentimeter kuasa 2 seluruh rajah. Bermaksud kita akan menambahkan luas image dan luas objek sebab dia kata kuncinya seluruh rajah. Okey, so luas image dan luas objek. Sekiranya kita perhatikan di sini, salah satu bentuk ini kita boleh kira dengan menggunakan rumus. Sebab kita tahu bentuknya iaitu segitiga kan. So, luas segitiga kita tahu rumusnya adalah 1/2 darab panjang darab tinggi. Kita tak boleh menggunakan rumus itu untuk objek sebab kita dapati hanya satu sahaja sisi yang kita tahu iaitu 15. Tetapi bagi luas image kita boleh menggunakan formula. Maka luas image menggunakan formula segitiga 1/2 darab panjang PR iaitu 6
darab tinggi iaitu 4. Okey, so ini kita guna rumus sebab kita tahu dua sisinya. Okey, so kita permudahkan. So kita akan dapat 12. Jadi luas imej adalah 12. Okey, daripada sini kita masih belum tahu luas objek. Okey, so bila nak mencari luas objek, kita ada nilai apa dekat sini? Kita ada nilai faktor skala. Kita ada luas imej. Jadi, kita akan merujuk kepada formula yang kedua di mana luas imej adalah sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Oleh kerana kita nak cari luas objek, maka kita akan buat penyusunan semula. Nampak tak? Banyak kali kan kita kena susun semula. Sebab itu saya kata kemahiran penyusunan semula ini sangat penting. Okey, so Li per K kuasa 2. Makanya daripada persamaan ini, okey, LO atau luas objek, Li kita gantikan dengan 12. Okey, so 12 per K kuasa 2. So K kuasa 2, 2 per 5 kuasa 2. Okey, so kita akan tekan kalkulator. Kita akan kira. Okey, so 12 bahagi 2 per 5 kuasa 2. So kita akan dapat 75. Okey, ingat lagi soalan seluruh rajah. Maka kita perlu tambahkan luas imej iaitu 12. Kita tambahkan dengan luas objek iaitu 75. Maka jawapannya adalah 87. Okey, so jawapannya adalah 87 cm kuasa 2. Okey, next kita pergi soalan yang terakhir. Okey, soalan yang ini dalam soalan dia kata rajah menunjukkan lencana berbentuk bulatan. Okey, kita highlight sikit bulatan. Okey, kalau tadi bentuk segitiga kita dah tahu guna rumus segitiga. Sekarang bulatan, ingat lagi tak apa rumus luas bulatan? Okey, persatuan ini ingin melukis mural pada dinding sebuah bangunan menggunakan transformasi pembesaran ke atas lencana tersebut. Diberi bahawa luas lukisan. Luas lukisan ini dengan kata lainnya dia adalah luas imej ya. Kena ingat apa yang kita melukis semula itu adalah imej. Luas imej 4 pi meter kuasa 2. Okey, berapakah faktor skala? Maksudnya kita diminta mencari K. Okey, so sekarang ni kita ada gambar rajah ini. Ini adalah gambar rajah objek Okey, perhatikan unit. Unit adalah sentimeter sedangkan unit bagi imej adalah meter. Maka di situ terdapat ketidaksamaan dari segi unit. Kita perlu seragamkan dahulu. Katalah saya akan tukar sentimeter kepada meter dahulu. Jadi 1 meter bersamaan 100 cm, maka 8 cm bersamaan 0.08 meter. Okey, so ini adalah diameter. Okey, apakah rumus luas bulatan? Okey, rumus luas bulatan kalau masih ingat, ia adalah pi J kuasa 2. Okey, so sekarang di sini kita diminta mencari K, betul tak? Untuk mencari K dengan keadaan kita ada maklumat luas. So, kita kena pandai memilih mana satu formula yang kita nak guna. Takkanlah kita nak guna yang pertama sedangkan kita tak tahu panjang bagi imej, panjang bagi objek mungkin kita tahu. Panjang imej kita tak tahu. Kita diberi luas. Maka di sini peranan kita untuk memilih persamaan yang tepat. Kita akan pilih persamaan yang kedua kerana dia melibatkan luas. Jadi K adalah bersamaan dengan, okey, kita akan buat sedikit penyusunan semula. Okey, oleh kerana formula yang kita tahu adalah luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Maka di sini kita akan susun K kuasa 2 adalah sama dengan Li per LO. Ni K kuasa 2 kita nak K sahaja, maka kita akan puncakan Li per LO. Okey, so dari sini kita tahu luas imej 4 pi. Okey, maka kita akan
gantikan nilai luas imej 4π bahagi luas objek. Okey, sekarang luas objek kita akan masukkan nilai di sini. Ini adalah diameter 0.08, maka jejari adalah 0.04. Take note di sini, sekiranya anda menggunakan 0.08, salahlah jawapan anda. Maka di sini kita akan gantikan 0.08 kuasa 2 pi. Okey, so kita akan cuba selesaikan. So, pi itu kita boleh potong sahaja. Okey, kuasa 2 bertemu dengan punca, di situ akan habis. Okey, so tinggal punca kuasa 2, 4 per 0.08. Okey, tekan sahaja kalkulator. Anda akan dapat nilai K iaitu 50. Okey. So, itulah jawapannya. Okey, saya harap semua jelas. Sekiranya ada masalah, tak faham di mana-mana soalan yang saya terangkan, bolehlah hubungi saya. Okey. Seterusnya, ini adalah merupakan latihan pengukuhan yang anda perlu lakukan. Okey, sila semak latihkan diri 5.2a muka surat 148 dan 149 buku teks. Sila buat soalan nombor 2 dan juga soalan nombor 3. Okey, minta maaf, ini bukan soalan 4, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Okey, sini pembetulan, ini adalah soalan nombor 3. Okey, buat di dalam buku latihan 1. Okey, so itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.